Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Cikgu Su dalam channel Zaratul Zarud. Selamat datang ke channel Cikgu. Kali ini kita akan sambung lagi dalam tajuk reka bentuk mekatronik untuk tingkatan 3 reka bentuk dan teknologi, iaitu 1.1.4 menghasilkan gambar raja blok diagram produk mekatronik sedia ada. Okey, kita tengok ya. Fungsi elemen pada produk mekatronik juga dapat diterangkan melalui gambar raja blok diagram. Ini dalam bahasa Inggeris lah. Block diagram dalam bahasa Melayu ialah gambar rajah blok. Gambar rajah blok ditakrifkan sebagai, ini adalah takrifan ya. Gambar rajah blok ditakrif, maksud gambar rajah blok ditakrifkan sebagai satu lukisan yang mewakili litar atau elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Ini maksud gambar rajah blok. Gambar rajah blok ditakrifkan, maksudnya ditakrifkan gambar rajah blok ni ialah sebagai satu lukisan. Lukisan ya, yang mewakili litar atau elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Bentuk blok kita tengok ya. Tanda anak panah digunakan untuk menunjukkan urutan blok dan dilabelkan mengikut fungsi, nama elemen atau litar yang terlibat. Kita tengok rajah 1.7. Ini menunjukkan contoh rajah blok bagi produk mekatronik. Tengok contoh. Ini yang asas lah. Ini namanya gambar rajah blok. Ini ialah gambar rajah blok ya. Dia punya ciri-cirinya, dia mesti ada input, ada proses dan ada output. Tahu blok kan, macam blok kelas kamu. Contoh ini blok A, ini blok B, ini blok C. Dalam blok A ada kelas input, dalam blok B ada kelas proses, dan dalam blok C ada kelas output. Dalam mekatronik dia ada blok ya, blok A, blok input, blok proses dan blok output. Ini wajib ada input, proses, output. Dan dia ada ini putus sebagai pemisah antara blok ya. Input. Ini contoh. Dalam blok input, dalam kelas input ada peranti masukan. Dalam proses, ini yang asas lah. Dia ada daripada pengatur caraan, dia pergi kepada pengawal. Dan output iaitu peranti keluaran. Kita tengok satu persatu apa tu input, proses dan output. Apa tu input? Input ialah bahagian yang berfungsi menerima dan menghantar isyarat daripada peranti masukan kepada bahagian pengawal untuk diproses. Ini fungsi input. Input ialah bahagian yang berfungsi menerima dan menghantar isyarat. Contoh ya. Cikgu bagi contoh kipas automatik di rumah kamu yang pakai remote tu ya.
Bukan kipas yang tak ada remote tu. Ini kipas yang ada remote. Okey. Contohnya ialah kipas. Kipas automatik. Ya. Yang pakai remote. Okey, input. Untuk kita menghantar arahan kepada, menghantar isyarat kepada kipas, apa kita pakai? Kita pakai remote kan? Ya, jadi input dia ialah remote. Nah, apabila remote ditekan, dia ada sistem elektronik yang ada pengaturcaraan. Dia menerima dalam blok proses. Remote dia menghantar isyarat, kemudian sini menerima isyarat, ya. Kemudian dia kontrol kipas tu, ya. Dan output apa jadi? Apa jadi dengan kipas? Kipas berputar, ya. Okay, itu contoh yang mudah lah. Tengok lagi maksud proses. Apa itu proses? Okey, proses sudah tadi. Isyarat akan diproses mengikut pengaturcaraan, ya. Kemudian bahagian output akan menjalankan tindakan selanjutnya melalui peranti keluaran setelah menerima isyarat daripada bahagian pengawal. Hasil daripada tadi. Bila kamu tekan remote, apa jadi pada kipas? Itu adalah output. Walau bagaimanapun, setiap produk mekatronik mempunyai gambar raja blok yang berbeza mengikut fungsi. Okey, kita tengok beberapa contoh. Contoh yang pertama ialah kereta kawalan jauh. Macam mana gambar raja bloknya? Okey. Yang pertama kita cari dulu. Kita kontrol kereta kawalan jauh guna apa? Panel kawalan pada telefon pintar. Ini poin penting. Okey. Kemudian dia ada mikro pengawal. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Pemacu motor dan motor arus terus akan menggerakkan roda. Jadi macam mana dia punya rupa gambar raja blok? Itu poin penting lah. Okay, macam mana rupa gambar raja blok? Okey, input panel kawalan tanpa wayar. Inilah ni dia pakai handphone kan? Dari telefon, ya. Dia kontrol pakai telefon. Proses pada kereta kawalan tu dia ada mikro pengawal. Jadi apabila kamu tekan panel kawalan tanpa wayar, mikro pengawal pun menjalankan kerjanya. Dan apa hasilnya? Pemacu motor arus terus berfungsilah. Apa hasilnya? Roda berputar. Ini ada kaitan tadi dengan ayat. Sebab tu kalau soalan keluar, kamu kena tengok ayat. Okay. Mana ayat tadi? Ada kereta kawalan jauh tadi. Ingat. Dia ada panel kawalan tanpa. Panel kawalan pada telefon bimbit. Kemudian isyarat dihantar melalui mikro pengawal. Apa yang akan terjadi? Pemacu motor dan motor AT akan menggerakkan roda. Roda berfungsi. Itulah dia punya poin utama. Daripada poin utama itulah kita buat gambar raja blok. Kita tengok yang kedua, pintu gelangsa automatik. Kita tengok poin yang dibagi. Yang pertama, apa pertama sekali isyarat diterima melalui penderia gerakan di sini. Ini penderia gerakan. Ya. Dia pesan ada pergerakan orang ini.
ya. Kemudian apabila dikesan ada pergerakan, isyarat akan dihantar pada sistem kawalan yang terdiri daripada mikro pengawal. Ni input. Ini proses. Ya. Input dia penderia gerakan ini. Proses dia mikro pengawal. Kemudian mikro pengawal akan menggerakkan motor arus terus bersama takar dan tali sawat. Ini adalah output. Ya. Okey, input, proses, output. Okey, kita tengok gambar ajar bloknya. Okey, tengok tadi kan daripada ayat tu, input wajib ada, proses wajib ada, output wajib ada. Garisan putus-putus memisahkan antara blok. Okey, apabila berlaku pergerakan, apa yang mengesan? Pendera gerakan. Kemudian proses mikro pengawal. Kemudian apa komponen yang terlibat tadi? Motor AT, takal dan tali sawat dan pemacu motor. Dan hasilnya ialah pergerakan membuka dan menutup pintu. Daripada ayat tadi kita ringkaskan menjadi gambar ajar blok. Okey, contoh yang ketiga ialah mesin basuh. Kita cari point dia. Dari mana input? Panel kawalan. Ya. Ini panel kawalan. Akan dihantar kepada sistem kawalan yang terdiri daripada mikro pengawal. Ini input. Ini proses. Apa hasilnya? Okey. Motor AU digabungkan dengan takar dan tali sawat. Ini output. Okey, kita tengok dia punya gambar ajar blok. Okey, mod pilihan. Ya. Penderia. Proses, ingat nampak ini wajib input, proses, output. Garisan putus-putus. Yang berbezanya ialah ini ya. Okey, mod pilihan, penderia, input, mikro pengawal, proses, output dia. Komponen yang terlibat ialah motor, takar, pemacu motor. Apa hasilnya? Drum berpusing. Itu ialah mesin basuh automatik. Okey. Sampai sini saja pelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi dalam pelajaran akan datang. Assalamualaikum dan salam.